Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh berkumpul kembali untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu senantiasa di dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari sebelum kita memulai ibadah doa malam kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita puji Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Allah yang memelihara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh duduk. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Bapa. Tuhan pada malam hari ini juga ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya membuka hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh menerima firman-Mu. Sehingga kami boleh memahaminya.
dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bosu Yefrendi yang akan menyampaikan firman, dan penerjemah contoh Andrew. Kiranya Tuhan yang memakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan, boleh tersampaikan di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Malam hari ini saya akan memulai renungan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. 但我牧师以敬拜赞美主来开始今天的正道。 Bapak Ibu Saudara mau dengar saya bernyanyi? 大家想听吗？ Belum pernah kan khotbah saya nyanyi? 没有一过牧师第一次讲道。 Ada sebuah lagu yang menurut saya cukup baik artinya. 有一首歌，我觉得它的意义蛮有意思的。 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Cukup ya? 够了。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， bait daripada lagu ini merupakan salah satu bagian daripada ayat firman Tuhan. 这首歌的其中之一的词，就是从圣经的经文 Untuk mengecap kebaikan Tuhan. 来尝受上帝的好处。 Jadi sebenarnya kalau namanya mengecap bukan hanya soal makanan. 所以尝试不只是在食物上， Tetapi kita juga bisa mengecap kebaikan daripada Tuhan. 但是我们也可以尝试到主的爱。 Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, menikmati Tuhan. 所以今天我们一起来思考关于一个主题，就是享受到主。 Mari kita membuka di dalam Alkitab kita Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 我们来翻开圣经，在约翰福音20章24到27节。 Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah diingatkan Thomas kehilangan kesempatan emas menjadi saksi perdana kebangkitan Kristus. 各位弟兄姐妹，上周我们已经被提醒，多马失去了成为主耶稣复活的第一个见证者的宝贵机会。 Namun oleh karena belas kasihan daripada Tuhan, 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lainnya. 但是因主的怜悯，使在第8天的过去之后，主耶稣显现给门徒，再次给多马。 Dan di waktu itulah Thomas bersama-sama dengan murid-murid lainnya. 然后当时多马与其他的门徒， Ketika Thomas kembali bersekutu bersama dengan murid-murid lainnya, 当多马再次与门徒们
相聚在一起。 Yesus kembali kepada mereka yang mencari Dia. 耶稣转回那寻找他的人， Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah janji pengharapan kepada orang-orang yang datang bersekutu kepadanya. 然后主耶稣给了一个美好的应许，那等候以回转给他的人。 Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa harus tunggu sampai 8 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. 值得疑问的，为什么主耶稣要等到8天之后呢，才显现给门徒，包括多马们？ Jika Tuhan Yesus ingin menampakkan diri kepada Thomas, mungkin pada saat Thomas berkata dia tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus tahu tidak Thomas berkata demikian? 当多马其实主耶稣也能，当多马直接讲他不信的时候，主耶稣也是否他知道多马会讲这句话吗？ Dengan iman saya meyakini 但用信心我可以证明 sebenarnya Tuhan Yesus selalu beserta dengan murid-muridnya. 其实主耶稣随时与门徒在一起。 Sebenarnya secara kasat mata, murid-murid tidak melihat kehadiran daripada Tuhan Yesus. 虽然用这个眼目，门徒们不能亲口看到主耶稣， Tetapi yang terjadi, yang nyata adalah sebenarnya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. 但是事实上，主耶稣与他们同在存在。 Tuhan Yesus tidak langsung menunjukkan diri kepada Thomas waktu itu. 主耶稣没有直接证明表现给多马， Pasti punya maksud daripada Tuhan di dalamnya. 必定有主在里面的意义。 Kadangkala di dalam doa kita kepada Tuhan, 有时在我们向主的祷告， sekalipun menurut kita ini sesuatu doa yang butuh Tuhan Yesus sesegera mungkin menjawabnya, 虽然觉得这个需要主直接来回应的 tapi 祷告， kadangkala Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, 但是主没有直接回应我们的祷 bahkan 告， mengizinkan kita untuk menanti. 但是要求我们要等候。 Pada suatu hari ada seorang ibu yang membawa anaknya jalan-jalan ke pasar. 有一天，有一个母亲带她的孩子在菜市场逛街， Di tengah-tengah pasar yang begitu ramai, 在很热闹的菜市场呢， ada yang jual 有 sayur, 的卖菜， ada yang jual 有的 ikan, 卖鱼， ada yang jual 有的 pakaian, 卖衣服 dan sebagainya. 等等的东 Di 西。 tengah-tengah keramaian yang ada, 在热闹区的当中， tiba-tiba si anak hilang. 突然孩子不见了。 Wah, si ibu begitu khawatir, dia cari ke sana kemari. 这母亲非常担心，她到处奔找， Dia bertanya kepada pengunjung-pengunjung di pasar tersebut. 她就问候在忙碌的这个菜市场的人， Tetapi dia tidak menjumpai, 但是她没有遇过， sehingga dia pergi mencari penjaga keamanan di pasar tersebut. 所以她寻找那个在菜市场的保官， Ya, anggap aja sebagai satpam. 就像这个保 Dan 官员。 ketika dia bertanya kepada satpam, 然后他问这个保官员的 dan 时候 satpam，berkata, itu anak ibu. 那保官员说：“那就是你的孩子啊。 Iya, ketika sang ibu melihat anaknya, ”但那母亲看到他的孩子， bagaimana perasaan ibu? 他的心会怎么样的感受？ Coba bayangkan juga untuk kejadian yang kedua. 然后我讲，在第二次的问题， Ibu yang sama, 同样的母亲 ketika berada di pasar, 在菜市场的时候 di，tengah-tengah keramaian, 在热闹区的时 sang 候， anak hilang. 他孩子突然不见了， Dia cari kemana, kesana sini nggak ketemu. 他到处找，但是找不到。 Dia tanya satpam, 然后他问保 dan 官员， satpam mengatakan tidak 保 melihat. 官员说：“我没有看到。 1 hari tidak ketemu sang anak. 一天没有找到他的孩子， Hari kedua juga tidak ditemukan sang anak. 然后第二天也没有找到， Hari ketiga sang anak juga belum ditemukan. 然后第三天也仍然没有找到， Hari ketujuh baru sang anak ditemukan. 第7天才寻找到。 Numpang tanya, 请问呢？ perasaan ibu waktu langsung bertemu dengan anak, dengan 7 hari kemudian baru bertemu dengan anak, apakah memiliki perasaan yang sama? 是否母亲有同样的感受？假如她只有第1天直接找到了，或者第7天才找到她孩子呢？ Saya yakin dan percaya selama 1 minggu kehilangan anak, sang ibu terus berdoa kepada Tuhan. 我相信这母亲，假如
需要7天呢，连续7天找不到，他会不断的每天向主祷告。 Yang mungkin tidak pernah doa puasa juga jadi doa puasa. 有可能他没有曾经过禁食祷告，他也会禁食的祷告。 Dan ketika sudah bertemu dengan anaknya, belum pernah mengadakan syukuran, jadi adakan syukuran. 然后如果他之前没有做感恩的，他找到孩子必定做一个感恩。 Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu penundaan di dalam doa kita pasti punya maksud Tuhan di dalamnya. 各位弟兄姐妹，在我们祷告的延迟，必定有上帝的意义在里 Untuk 面， kebaikan bagi kita. 为我们的好处。 Sekalipun kita tidak berharap hal seperti demikian terjadi. 虽然我们不想会遇到这种的事情， Demikian juga halnya Thomas yang rindu ingin menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja 8 hari kemudian baru menampakkan diri. 同样的多马渴望的直接看到主耶稣的复活，但是主耶稣第8天的再彰显给他看。 Tuhan Yesus menemui mereka di rumah yang sama, 主耶稣同样的在同样的家遇到他们， di tempat yang sama, 同一个地方， di mana dia pernah berjanji kepada murid-muridnya. 就是他曾经应许给他的门徒。 Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. 这表示主耶稣我们这守规。 Sekalipun pada saat itu pintu-pintu terkunci, 虽然当时门就关了， tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan Yesus. 没有一个人可以拦阻主耶稣的存在。 Sekalipun di masa COVID-19 ini gereja-gereja terkunci, jemaat tidak bisa hadir berkumpul beribadah. 虽然在这个新冠病毒期间，这个教会的门被关，但是无法拦阻主耶稣的存在。 Sesungguhnya tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan Yesus di dalam ibadah kita. 也无法拦阻主耶稣在我们的聚会的存在。 Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. 主耶稣在他们的相聚的一起的存在。 Tuhan Yesus bukan duduk atau berdiri di sudut daripada persekutuan atau ruangan mereka. 主耶稣不是坐着或是站在角落上。 Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka dan menikmati puji-pujian mereka. 主耶稣在他们的期间享受他们的敬拜。 Demikian juga di dalam ibadah dan persekutuan kita. 同样的，在我们的崇拜与我们团契， Malam hari ini, 在今晚呢， saat kita bersekutu di dalam nama Tuhan, 在我们以奉主的名集合， Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. 主耶稣与我们同在。 Tuhan Yesus bukan saja melihat wajah-wajah kita yang beribadah kepadanya. 主耶稣不只看到我们每个脸来敬拜他的 Tuhan 人， Yesus juga melihat isi hati kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. 主耶稣也看到我们在内心里面的好好的来敬拜赞美他。 Apakah kita bersekutu pada Tuhan dengan terpaksa atau tidak? 是否我们以被逼的来敬拜与他团契 Ketika 呢？ kita beribadah kepada Tuhan, apakah dengan hati yang bersuka cita atau tidak? 当我们来崇拜的时候，我们是否以喜乐的心呢？ Sekalipun pasangan hidup kita tidak tahu. 是否虽然我们的配偶不知道， Sekalipun orang tua kita tidak tahu. 虽然我们的家长不知道， Tetapi satu hal yang harus engkau tahu, 但是有一件事情你必定要了解 bahwa 的， Tuhan Yesus tahu isi hatimu dalam persekutuan. 主耶稣神知道你的内心里面，在你动机的崇拜 Beberapa waktu yang lalu, 前一阵子， di dalam khotbah saya melihat ada momen-momen tertentu yang bagi saya cukup baik saya cutkan. 有几件对我来说，我觉得这个讲道非常有意思的，我把它剪漏起 Sehingga 来， menjadikan sebuah video klip yang pendek. 成为一个短片。 Lalu saya bagikan kepada sahabat-sahabat baik saya yang belum percaya pada Tuhan Yesus. 所以我分享给我的还未信主的朋友， Dan ketika mereka menyaksikannya, 当他们看到的时候， mereka memberi masukan kepada saya. 他们给我一个建议， Dia mengatakan kalian jadi orang Kristen sepertinya begitu mudah ya memperoleh keselamatan. 你们成为基督徒的，好像很容易的得到这个救恩， Hanya percaya sudah diselamatkan. 你只要信就得救了。 Ketika saya mendengar perkataan ini, 当我听到这个话的时候， sebenarnya hati saya penuh dengan sukacita. 我的心其实充满喜乐。 Mengapa saya harus bersukacita? 为什么我要喜乐呢？ Ini berarti mereka menyimak dan mendengar khotbah saya. 这表示他们好好的注意以看我的。 Pada kesempatan itulah saya memberitahu kepada mereka 当时我就向他们说， bahwa percaya yang dimaksud di sana adalah iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
这相信就是我们以信心的真正的相信主， bukan dengan landasan motivasi yang tidak benar. 不是以错误的动机的背面。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus 一个相信主的人， oleh karena pacarnya, 有可能因他的配偶， kira-kira dia diselamatkan tidak? 是否他得救呢？ Belum tentu, bukan? 不可能的。 Ada orang juga mau percaya Tuhan Yesus 有的人他要信主， supaya ketika meninggal dunia ada yang mengurusnya. 所以他过世的有人帮他处理。 Kalau dia motivasinya percaya Tuhan Yesus oleh karena demikian, 假如他的信主的动机是这样子， apakah dia diselamatkan? 是否他得救呢？ Bapak Ibu Saudara yang 各位 terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang tidak benar, 一个用错误的动机来信主的人， sebenarnya iman kepercayaannya adalah sia-sia. 其实他的信心是白费的。 Adakah dukungan Alkitab dalam hal ini? 有圣经的经文可以这动机根基吗？ Yohanes 2 ayat 23 sampai 24约翰福音第2章23到24 memberitahu 节 kepada kita. 来告诉我们， Dan sementara ia di sana Tuhan Yesus, dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. 当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人。 Firman Tuhan ini cukup jelas memberitahu kepada kita, 这段经文很清楚的告诉我们， seseorang yang percaya Tuhan Yesus dengan motivasi yang tidak benar, Tuhan Yesus tidak akan mempercayakan dirinya kepada mereka. 一个用错误的动机来信主的人，主耶稣却不将自己交托给他们。 Demikian juga di dalam persekutuan kita dengan motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. 同样的，当我们以错误的动机在神的面前， Sesungguhnya kita tidak akan bisa menikmati kehadiran daripada Tuhan. 其实我们无法了享受到主的存在。 Dan ketika Tuhan Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya, 当主耶稣与门徒聚在一起的时候， Tuhan Yesus memberikan salam damai sejahtera bagi mereka. 主耶稣问安平安给他们。 Salam damai sejahtera adalah ciri khas kehadiran daripada Tuhan. 这问安平安就是主耶稣的特征。 Orang-orang yang menikmati hadirat daripada Tuhan, 一个享受到主的存在的人， dia akan menikmati damai sejahtera daripada Allah. 他必定享受到主耶稣的平安。 Bapak Ibu Saudara pernahkah berpikir kenapa murid-murid waktu itu berkumpul dalam keadaan pintu terkunci? 各位弟兄姐妹，你会想到为什么当时门徒在这个门锁的情况聚在一起 Mereka 呢？ berkumpul dalam pintu terkunci oleh karena di luar ada banyak orang yang pernah membunuh Tuhan Yesus sedang mencari mereka. 他们会这样关门，因之前曾经杀过主耶稣的，在寻找他们。 Bukan tidak mungkin orang-orang di luar itulah yang membuat murid-murid seharusnya mengalami ketidakadanya damai sejahtera. 也有可能在当时外面的人使他们感到没有平安。 Di dalam kondisi ketidakadanya damai sejahtera itulah Tuhan Yesus hadir memberikan damai sejahtera bagi mereka. 当一个没有平安的情况时，主耶稣来到他们，使他们平安。 Ketika kita bersekutu di tengah-tengah COVID-19 ini, 当我们在这个新冠肺炎期间的聚会的时候， di luar banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. 当外面事出会使我们造成我们无法有这个平安。 Tetapi di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberitahu engkau dan saya, 但是借着今天主的话语来告诉你和我， kehadiran kita bersekutu bersama dengan Tuhan, 当我们以主存在的崇拜， Tuhan Yesus akan memberkati dengan damai sejahtera yang daripadanya. 主耶稣会赐给我们从他而来的平安 Damai。sejahtera yang daripada Tuhan berbeda dengan damai sejahtera daripada dunia ini. 主耶稣所赐给我们的平安，与世上的平安是不一样的。 Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu datangnya daripada Tuhan. 主耶稣的平安是从他而来的平安， Yang tidak akan dipengaruhi oleh suasana lingkungan yang bagaimanapun juga. 不受
各种各样环境外面的情况。 Ketika kita mendengar kondisi sekarang ini new normal, di mana mal-mal sudah dibuka, pasar sudah rame, 当我们看到现在新正常的时代的时候，就是百货公司开始开发了。 oleh sebab itu saya merasa gereja sudah seharusnya juga berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. 所以我觉得教会也趁这个机会也来开放给大家可以聚在一起。 Dan saya mengharapkan janganlah situasi kondisi sekeliling kita membuat kita kehilangan damai sejahtera. 所以我渴望不要受外面的不平安来影响我 Kita 们的 bisa 平安。 menikmati kehadiran Tuhan dan damai sejahtera ketika kita bersekutu bersama-sama. 当我们可以聚集在一起，我们可以享受到真正的平安， Karena kita tahu Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. 因我们知道主耶稣与我们同在。 Dan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, 当主耶稣与门徒同在的时候， menyampaikan salam damai sejahtera kepada 向 mereka. 他们问安平安。 Di tengah-tengah damai sejahtera itulah Tuhan Yesus menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke telapak tangannya dan lambungnya. 在这种情况，主耶稣就要求多马用他的手指指在他的肋旁。 Ayo coba Bapak Ibu Saudara berimajinasi sejenak. 有请大家可以再想象一下， Kira-kira Thomas berani tidak mencucukkan jarinya ke telapak jari tangan Tuhan Yesus dan lambung daripada Tuhan Yesus? 是否多马敢的把他的手指指在这个主耶稣的肋旁呢？ Saya yakinnya dan saya membaca juga beberapa penafsiran buku lainnya, Thomas tidak berani membuktikannya. 就是从这个很多的解经书，或是看到很多书，证明说多马不敢把他手指指在这个耶稣的肋旁。 Minimal ada 3 alasan. 至少有3个原因。 Thomas tidak berani mencucukkan jarinya ke tangan dan lambung Tuhan Yesus. 多马不敢把他的指头伸入手上以这个耶稣的肋旁。 Alasan pertama, 第一个原因呢， kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka dalam kondisi pintu terkunci, itu sudah cukup alasan kuat bagi Thomas untuk percaya. 门都关的这情况，在主耶稣在他们中间的存在，这足以使多马有足够的这个相信。 Alasan kedua, 第二的原因呢， salam damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 主耶稣所传达的这个问安， ini merupakan ciri khas kehadiran daripada Tuhan Yesus. 这就是证明了主耶稣存在的意义。 Dari salam itu sudah cukup membuktikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. 这接着这个问安，也已经证明了主耶稣的存在。 Kemudian alasan ketiga, 然后第3的原因， ketika Tuhan Yesus menunjukkan luka di tangan dan lambungnya, 当主耶稣证明出他在手与肋旁上的伤口， itu juga sudah cukup bagi Thomas untuk membuktikan bahwa di hadapannya adalah Yesus. 这也是足够了证明主耶稣在这个多马的前面。 Jadi menurut saya 3 alasan ini cukup bagi Thomas untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang ada di depannya itu ada benar-benar Yesus. 这我相信借着这个3个原因，已经足够的证明主耶稣已经显现给多马。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐 memang 妹， banyak orang di dalam dunia ini tidak mau percaya pada Tuhan sebelum mereka melihatnya dan merabanya. 有很多的人，当他们没有看也没有感受到，他们很难的去相信主。 Tetapi akan tiba waktunya 当终有一天呢， ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam kedatangan yang kedua kali, 当主耶稣在第2次再来的显现的 setiap 时候， mata yang melihatnya 每个看他的人， akan membuat setiap lutut akan bertelut 使每个角落会跪下来， dan setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. 每个口会承认主耶稣是主， Jadi tidak perlu harus merabanya ataupun membuktikannya terlebih dahulu. 所以不应接着你看一摸到就可以 Sama 相信。 seperti kondisi Thomas waktu itu, 同样的，在多马的情况， ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, 当主耶稣显现给多马， Thomas langsung mengaku dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." 多马直接承认向主说：“我的主，我的神。” Inilah poin kedua di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. 这就是第2点，我们今晚要一起思考的。 Menikmati persekutuan bersama Tuhan adalah pembelajaran mengenal Tuhan yang tidak akan sia-sia. 与主相交就是学习认识到主，是不会
百废的。 William Buckley di dalam tulisannya dia mengatakan, 巴克莱他写作，他曾经说， Thomas termasuk orang yang lambat untuk percaya, 多马是一种难以相信的人， lambat untuk menyerahkan diri. 难以放弃的人。 Tetapi sekali ia sudah menyerah, 当他一旦交托了， ia akan menyerah sepenuhnya. 他就会彻底的交托。 Kalimat ini memberikan sebuah penghiburan bagi engkau dan saya 这句话是给你和我的安 untuk 慰， memberitakan Injil kepada semua orang. 来传福音给普世的人， Untuk orang-orang tertentu yang sulit untuk percaya kepada Tuhan 对 Yesus, 那些很难信主的一群人， jangan membuat kita menyerah. 不要使我们放手。 Orang yang semakin sulit percaya Tuhan 一 Yesus, 个很难信主的人， bukan tidak mungkin mereka memiliki karakter Thomas. 也有可能他们像这个多马的性格， Sekali dia percaya Tuhan Yesus, 他一次信主， justru dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa melampaui orang-orang Kristen lainnya. 他会度过一个事情超过其他的信主的 Coba 人。 perhatikan baik-baik. 我们来注意好。 Adakah rasul-rasul lainnya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah sekaligus? 是否有的其他的门徒敢说主耶稣是主已包括神？ Firman Tuhan memberitahu kepada kita, Thomas berani mengakuinya. 我们在这里可以看到多马是勇敢的这样做。 Bapak Ibu Saudara, sebutan Allah itu adalah nama yang sakral bagi orang Yahudi. 各位听众，称呼主神是一个对犹太人是非常神圣的事。 Ini biasa ditujukan kepada Allah pencipta langit dan bumi. 这只是创造宇宙的神。 Bila Tuhan Yesus bukan Allah 假如主耶稣不是神， dan dia menerima sebutan ini, 他得到这种的称 itu 呼， artinya Tuhan Yesus menghujat Allah. 这表示主耶稣已经入了这个上帝。 Dengan kata lain, dia merebut kemuliaan Allah. 这表示他抢夺了上帝的主权。 Tetapi waktu itu Tuhan Yesus tidak membantah apa yang dikatakan oleh Thomas. 但是当时主耶稣没有拒绝多马所说的， Justru Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, 反而主耶稣向多马说 karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. 当你已经看到我，你才相信呢。 Ini adalah membuktikan bahwa Tuhan Yesus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. 这表示主耶稣承认多马所说的话。 Di dalam dunia ini banyak orang mengaku Yesus sebagai guru moral. 很多人在这个世界称呼主耶稣是一位道德的老师， Banyak orang mengaku Yesus adalah nabi besar. 有很多人也承认主耶稣是伟大的先知。 Kita harus mengakui pemahaman mereka tentang diri Yesus tidak salah. 我们要承认他们所讲的没有错， Tetapi di dalam pemahaman kekristenan yang benar, 但是按照圣经基督教的教导呢， Yesus bukan hanya guru agung, 主耶稣不只是大道德老 Tuhan 师， Yesus bukan hanya nabi besar, 主耶稣不是只是伟大 Dia 的 adalah 先知， Allah yang menjelma jadi manusia. 他也是道成肉身的神。 Di dalam dunia ini boleh banyak ada guru besar. 在这个世界有很多伟大的老 Di 师， dalam dunia ini boleh banyak nabi-nabi besar. 在世界也有可能很多伟大的先知， Tetapi di dalam dunia ini hanya boleh ada satu Allah, 而世界只有一个神， yaitu pencipta langit dan bumi. 就是创造宇宙万物 Dan 的， Allah di dalam diri Yesus 就 Kristus. 是借着主耶稣的神。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄 Di 姐 dalam 妹， ayat terakhir firman Tuhan memberitahu pada kita, 在最后一节告诉我们， berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 那没有看见就信的有福了。 Malam hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. 今天我们是有福的人， Karena kita bisa menikmati Allah, 因为我们可以感受到主， kita menikmati kehadiran daripada Tuhan, 我们享受到主的同在， bukan oleh karena kita melihat, 因我们不只看到而已， tetapi karena kita memegang janji daripada Tuhan. 但是我们抓住上帝的应许。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说， sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 因为无论在那里有2、3个人奉我的名记在一起，那里就有我在他们中间。 Kiranya persekutuan kita pada malam hari, 希望借着今天的团契， di dalam menikmati Tuhan, 来享受到主， kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. 我们更明白了解主到底是谁。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们每个人， Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Andrew contoh pimpin dalam doa. 爱我们的天父上帝，我们何等感谢主，你多么爱我们，在2000多年前，你已经宣献给门徒你的复活。今天我们也相信主，无论我们没有亲眼
看到，那是主你赐给我们的信心，我们可以接受主，我们可以相信主，我们可以把我们的生命交托给主，因为我们知道你是复活的主，你是真神，你是救赎我们的神。我们感谢主，求你帮助我们，你也展开，你也怜悯每个人。当今天他们还怀疑到主的，他们无法的来勇敢的来接受主的，主啊，你怜悯他们，主啊，你帮助他们，你展开他们的心思意念，使他们可以真正的看到，可以相信到，可以抓住到他们已经听到的主，他们可以接受到，成为他们唯一的救主。我们感谢主，今天我们已经信主的人，你赐给我们也可以有这个勇气来把主你的福音宣告给更多人，宣布给更多人，使更多的人可以领受到主，成为他们唯一救主，在他们的生命上。感谢主，我们把我们的每个人生活交托仰望，祷告，奉靠主耶稣的名求，阿们。OK， 谢谢。Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, I Need Jesus. Wo shen zi dao, wo chen shi yao Yesu, zai you chou shi, wu peng you xiang wo zhu.我神欢乐，因我的道耶稣，需要人也得挑总担，但我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，我没人需要耶稣，光明是日。他黑影漫步，我要他每日在我生命中，我要耶稣。Bahasa Indonesia. Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah, tiada yang seperti Dia di hatiku. Dapat kasih-Nya, meski yang lain tak perlu Dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang Dia ku perlu, saat gelap Dia ku perlu, pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. Mari kita mengimani bahwa kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau membawa setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Pertama kita mau mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berkati, yang Tuhan pimpin, yang Tuhan sertai. Bahkan keluarga, pekerjaan Tuhan pimpin dan sertai. Kita juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Ibadah online yang selama ini yang boleh berjalan baik dan lancar. Kita juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap hamba Tuhan dan tim pelayanan yang melayani selama COVID ini. Mari kita sama-sama menaikkan suara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beraktivitas, untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa.
dan bersuka cita untuk semuanya itu. Kami juga bersyukur Tuhan, selama COVID-19 ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Tuhan menyediakan media-media sosial ya Tuhan, untuk kami boleh dipenuhi akan firman-Mu, untuk kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan tim-tim pelayan yang melayani ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kiranya mulut dan bibir kami senantiasa bersyukur. Tidak hanya bersyukur akan hal-hal yang besar, tapi kami boleh melihat hal-hal yang kecil yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur akan hal itu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya saudara-saudari, kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia. Kita berdoa kiranya penyebaran virus boleh semakin hari semakin berkurang. Dan itu juga harus ada kesadaran di dalam diri kita untuk kita boleh menjaga kesehatan kita. Kita juga berdoa untuk strategi-strategi yang digunakan dalam menangani penyebaran. Kiranya semua strategi yang digunakan boleh efektif dan ada perubahan yang baik. Kita juga berdoa untuk rumah sakit dan tim medis yang masih bekerja keras untuk merawat, untuk menangani setiap pasien. Kiranya Tuhan berikan perlindungan bagi setiap dokter dan tim medis yang ada. Tuhan boleh mencukupkan, Tuhan boleh memberikan kesehatan bagi mereka. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa bagi mereka. Tuhan Allah kami juga saat ini berdoa ya Bapa untuk pergumulan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa karena kami boleh melihat penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh menjalani new normal ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa masalah ini belum selesai. Virus masih ada ya Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu virus yang kecil ini. Karena kami sebagai manusia yang terbatas, kami tahu bahwa kami tidak bisa. Dan kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat untuk setiap kami ya Tuhan, untuk menjaga kesehatan kami. Untuk kami boleh melawan virus ini dengan hikmat Tuhan. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk setiap strategi-strategi yang diberikan, yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga untuk setiap lembaga ya Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan setiap strategi yang dilakukan ini boleh efektif. Membawa perubahan yang baik ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Dan Tuhan yang boleh merawat setiap dokter-dokter, tim medis yang bekerja keras ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh memberikan pemulihan bagi bangsa ini ya Tuhan. Pemulihan dari segala sakit penyakit, virus ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap tim-tim medis, dokter-dokter yang menangani ya Tuhan. Tuhan berikan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang jauh dari keluarga mereka selama berbulan-bulan. Tuhan tolong belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudari kita juga berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Kita doakan untuk Bishop, untuk DS, dan pimpinan jemaat yang melayani di Gereja Metodis Indonesia agar diberikan hikmat bijaksana di dalam melayani di situasi sekarang ini. Kita juga doakan untuk jiwa-jiwa yang belum terjangkau Injil, agar kiranya Tuhan memakai pelayanan online yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa yang selama ini belum terjangkau. Doakan untuk seluruh gereja dan umat Tuhan yang ada di Indonesia, agar senantiasa mendapat perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami juga berdoa bagi Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para bishop, DS, pimpinan jemaat, para hamba Tuhan yang ada di Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memakai mereka ya Bapa di dalam situasi sekarang ini untuk boleh menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam pelayanan mereka di luar sana ya Tuhan. Baik secara online, Tuhan yang boleh menolong mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang belum terjangkau Injil. Mereka yang selama ini mungkin belum pernah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui pelayanan online, ibadah online ini Tuhan boleh membantu mereka.
membuka hati mereka untuk mengenal Tuhan, melihat kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang tiada batas, yang tidak dapat mereka terima di dunia ini ya Tuhan, tetapi mereka boleh terima di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja dan umat Tuhan yang ada di Indonesia, agar Tuhan senantiasa memberikan perlindungan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang bersiap untuk menjalankan new normal Tuhan, yang mau menolong ya Bapa, memberikan hikmat bagi gereja-gereja untuk boleh membuka ibadah dan boleh menjalankan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita juga berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Kita juga berdoa untuk sekolah-sekolah, bahkan universitas, agar mereka mampu menyusun strategi dan implementasi pembelajaran yang tepat di dalam memasuki new normal. Kita juga berdoa untuk para guru, dosen, bahkan siswa atau mahasiswa yang saat ini harus beradaptasi menghadapi tantangan belajar mengajar yang baru di masa new normal nanti. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Tuhan Allah kami juga berdoa ya Bapak untuk sekolah-sekolah, untuk universitas yang saat ini sedang bergumul untuk menyusun strategi untuk implementasi pembelajaran yang tepat dalam memasuki new normal. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap sekolah dan universitas ya Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapatkan ide-ide untuk menemukan strategi yang tepat, menyusun strategi yang tepat, sehingga proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik, proses pembelajaran boleh berjalan dengan efektif. Tuhan juga boleh menolong para guru, para dosen, siswa ya Tuhan. Mereka harus beradaptasi dengan satu kebiasaan yang baru, new normal ya Tuhan. Sehingga mereka harus merancangkan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka hikmat, mampukan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan untuk setiap lembaga pendidikan, untuk sekolah-sekolah, universitas, para guru, dosen, dan siswa ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita saat ini berdoa untuk doa pribadi. Kita berdoa kiranya Tuhan semakin memberikan kita hati yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita juga berdoa kiranya Tuhan menjauhkan kita dan keluarga kita dari sakit penyakit. Kita juga berdoa kiranya kita senantiasa mengembangkan disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, kehidupan kami, bahkan kehidupan rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semakin hari kami boleh semakin berharap di dalam Tuhan ya Bapa. Tuhan mampukan kami di dalam situasi yang sulit. Bahkan secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami percaya kami mempunyai iman yang besar. Kami mempunyai Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu. Mampu memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari yang sulit kami. Dan kami boleh melihat terang kasih Tuhan, terang anugerah dan penyertaan Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami, bahkan dalam keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh senantiasa menjauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Tolong berikan kami hikmat untuk kami senantiasa boleh mawas diri untuk menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya di waktu-waktu ini kami boleh semakin hari mengalami perubahan. Secara rohani Tuhan, iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami boleh mengembangkan disiplin rohani. Kami boleh semakin haus akan firman-Mu. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan dengan penuh kekhawatiran dan tenggelam di dalam ketakutan. Kami boleh berjalan di dalam satu kepastian bahwa Tuhan ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu
dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。大家请坐，我们祷，愿上帝祝福你们。